Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada malam ini kita akan sambung balik mengenai kisah sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan bahawa seorang sahabat yang bernama Khabbab ibn Arad, beliau telah ditawan, kemudian dibeli oleh Ummul Ammam, kemudian beliau menjadi tukang besi. Jadi bila mana saja dia menjadi tukang besi masa ketika itu, lalulah kemudian dia berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memeluk Islam. Bila dia memeluk Islam, maka tuan dia marah pada dia. Maka tuan dia menyeksa dia. Bagaimana dia jadi tukang besi, maka besi tadi dibakar dengan api. Maka tuan dia telah menyeksa dengan api yang dikatakan bahawa besi yang digunakan untuk membuat alat-alat senjata perang, maka setelah dibakar besi tadi dengan api lalu diletakkan pada tubuh Khabbab ibn Arad, sehinggalah Khabbab ibn Arad tadi merasa sangat sakit. Besi yang dibakar diletakkan di belakangnya, supaya Khabbab ibn Arad ini meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah patung berhala. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia sahabat ini diseksa, diazab, sehinggalah akhirnya dibebaskan. Bila mana dibebaskan, maka dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah kamu mahu berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala menolong kamu dan sahabat?" Dengan arti kata, tidakkah mahu kamu berdoa ya Rasulullah biar orang-orang kafir yang menentang kamu itu dibinasakan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa kamu kena ingat umat-umat yang terdahulu daripada kamu, mereka itu membawa iman dalam keadaan diazab, diseksa, diletakkan sikat besi, digergaji menjadi dua dan sebagainya. Apa hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu menyangka bahawa sesungguhnya kamu itu akan masuk di dalam syurga, sedangkan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, mereka itu diazab, diseksa, penuh dengan penderitaan, sehingga berkata orang yang beriman yang bersama dengan Nabi mereka, bilakah datangnya pertolongan Allah? Lalulah dikatakan kepada mereka, ketahuilah pertolongan Allah Ta'ala itu hampir. Lalu Nabi berkata kepada Khabbab ibn Arad bahawa ingat umat-umat terdahulu azab, diseksa, sehingga kan mereka itu mati di atas seksaan tersebut. Maka sampailah kita kena bersabar di atas apa yang berlaku hari ini, sampailah berlaku peristiwa orang pergi daripada Sana'a ke Hadramaut dengan menunggang kenderaan ataupun unta dan sebagainya, sudah merasa aman, tidak rasa takut, kecuali yang takut hanya kepada Allah. Nabi SAW menyebut dua tempat, Sana'a dan Hadramaut. Sana'a dan Hadramaut itu adalah tempat di negara Yaman. Sana'a adalah Yaman Utara, Hadramaut adalah Yaman Selatan. Maka Nabi sebut, sampailah kamu kena bersabar di atas penderitaan ini, kesusahan ini dalam menyampaikan kalimah tauhid kepada Allah, sampai satu peringkat orang daripada Sana'a pergi Hadramaut dalam keadaan aman. Sampai hari ini orang takut lagi nak pergi daripada Sana'a ke Hadramaut dengan kenderaan. Maknanya kalau naik kapal terbang selamatlah. Maknanya naik kapal terbang. Tapi dengan kenderaan, kadang-kadang nak pergi dengan kenderaan ini,
Kalau selamat, kalau tak selamat. Kerana ada kabilah-kabilah daripada Son'a sampai Hadramaut berperang, dan baru ini pun saya nyaris nak pergi ke Yaman, tak jadi kerana di sana berlaku pergolakan. Jadi sampai begitu, bila sampai satu masa orang pergi daripada Hadramaut ke Son'a dalam keadaan aman, tenang, tidak takut. Yang takut hanya kepada Allah. Maknanya Nabi suruh bersabar. Begitulah bila nak berjuang agama, nak menegakkan kalimah dalam diri kita, macam-macam ujian yang berlaku. Lalulah Nabi beritahu kepada sahabat, walaupun pemberitahuan ini kepada sahabat sampai kepada kita umatnya, hendaklah kena sabar bila kamu nak beriman dengan Allah, kerana bila beriman dengan Allah, kamu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah taala jadikan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kamu siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut perkara tersebut dalam keadaan baginda berada dalam suasana tekanan dan penyiasaan. Maknanya Nabi nak beritahu, bukan kamu seorang wahai Khabbab, orang lain, sahabat-sahabat lain pun begitu juga. Bagi diri Nabi boleh tahan, tapi Nabi bersedih tengok sahabat-sahabat. Nabi pun sedih tengok sahabat diazab, diseksa dan sebagainya. Tapi memang begitu, Nabi sudah dapat faham. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala menurunkan ayat memberitahu keadaan orang yang beriman kepada Allah dengan ujian-ujian yang akan berlaku. Dalam suasana demikian, mereka yang paling berakal dan paling cerdik sekalipun tidak akan dapat menggambarkan kekuatan yang akan mereka miliki ataupun kebahagiaan yang akan mereka capai. Sehingga kan mereka rasa, walaupun mereka dalam keadaan beriman, mari terfikir, bila ni aman, bila ni nak lepas daripada kesusahan, bila ni dalam keadaan macam ini. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga tertanya-tanya mereka bila pertolongan Allah Taala. Sebab apa? Sebab ujian demi ujian yang ditimpakan, yang diuji oleh Allah Ta'ala kepada para sahabat. Maka benarlah sahabat Nabi bila dia cerita kepada tabi'in, dia kata saya bersama Rasulullah macam ni. Maka tabi'in kata, sedap kamu duduk dengan Nabi. Kalau aku duduk dengan Nabi, aku nak buat lebih lagi padamu. Katanya sahabat, belum tentu kalau mu duduk jumpa Nabi, belum tentu lagi beriman. Belum tentu lagi beriman. Macam kita hari ni kata, Allah, kita duduk dengan Nabi, duduk zaman Nabi sedap. Kita duduk zaman Nabi memang sedap kalau kita beriman, kalau kita menjadi pengikut Rasulullah. Tetapi orang yang nak menjadi pengikut Rasulullah bersama dengan baginda, bagaimana mereka diazab, mereka diseksa, diuji, berada dalam ketakutan, kelaparan dan sebagainya. Maka nak sahabat kata pada tabi'in, kamu kata begitu, kalau kamu bersama dengan Rasulullah, belum tentu kamu beriman. Kerana kami, yakni golongan sahabat, masa beriman dengan Rasulullah diuji dengan pelbagai-bagai ujian. Lalulah dikatakan bahawa ya Allah, semua itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala menurunkan firman-Nya demi menetapkan pendirian golongan mukminin. Allah Taala bila melihat bila menguji para sahabat ini merasa sedih, berduka cita, rasa tekanan dan sebagainya, sehingga tertanya-tanya mereka. Siapa orang yang ada akal pun, orang ada kekuatan, menggambarkan bila keadaan jadi aman. Susah nak beriman susah. Ya Allah Ta'ala beritahu kepada Rasulullah membaca ayat di hadapan para sahabat, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, wallahu a'lamu bimuradihi. Kata ulama, Allah Ta'ala yang mengetahui maksudnya Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman? Adakah manusia itu sangka bila dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia beriman, dia dibiarkan, tidak diuji, biasa saja. Sedangkan mereka tidak diuji. Adakah kamu bila beriman kamu tidak mahu diuji? Ataupun adakah kamu menyangka bila kamu beriman Allah Ta'ala biarkan saja kamu? Maka demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Umat-umat yang terdahulu, pengikut-pengikut Nabi-Nabi terdahulu diuji. Diuji dengan pelbagai ujian,
maka nyata apa yang diketahui Allah tentang orang yang sebenar-benar beriman. Maka bila seorang itu diuji, maka akan dapat tahu siapa yang benar-benar beriman dengan Allah, siapa yang benar-benar ikhlas, siapa yang nak bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nyata pula apa yang diketahui tentang orang-orang yang berdusta, supaya dapat tahu siapa benar, siapa yang berdusta, siapa yang benar-benar nak bersama dengan Rasulullah, siapa yang berdusta dengan Rasulullah. Jadi kita nak tahu orang yang bersama kita, ataupun kita nak tahu siapa kawan kita dengan siapa kawan musuh kita, ataupun siapa yang nak bersama dengan kita, jangan tengok masa senang. Masa senang semua nak bersama. Masa senang memang semua nak bersama, tapi tengok masa susah, masa diuji, bagaimana Nabi bersama dengan para sahabat. Sahabat tetap bersama dengan baginda Rasulullah. Sahabat kata, kami tidak akan berkata sebagaimana pengikut Nabi Musa dengan Nabi Musa. Wahai Musa, kamu nak pergi berjihad, berjihadlah, kami nak balik. Kata pengikut Nabi Musa. Tapi bahkan kami kata, ya Rasulullah, kamu nak berjihad, berjihadlah, kami akan bersama denganmu. Maknanya ini para sahabat bila diuji dengan Allah, oleh Allah tentang keimanannya, ternyata mereka benar-benar beriman bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat faham, bila beriman dengan Allah, maka mereka akan diuji. Mereka akan diuji. Adakah itu wahum la yuftanun? Mereka tidak diuji? Tidak, mereka akan diuji bila beriman kepada Allah. Maka mereka faham, bila orang beriman diuji oleh Allah. Sehingga Nabi mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah Ta'ala ingin memberi kebaikan kepadanya, maka Allah Ta'ala timpakan musibah. Kenapa nak beri kebaikan ditimpakan musibah? Bila musibah, hatinya jadi kental, kuat imannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara sahabat yang diseksa ataupun terkena tekanan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia ada duit, maka dia banyak menolong orang-orang hamba-hamba yang diseksa, dibebaskan. Bila orang tengok macam itu dengan Sayyidina Abu Bakar, bila dia ada duit, ada kedudukan, orang malu juga pada dia. Tapi bila melihat dia ini, bila dibiarkan banyak orang-orang yang beriman, dia bela dan sebagainya, bahkan di tangan Sayyidina Abu Bakar ramai yang beriman, ini telah menjadi satu ancaman kepada penduduk musyrikin Mekah. Orang-orang Mekah setelah memandang Sayyidina Abu Bakar ini tidak boleh dibiarkan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun tidak terlepas daripada penyiasaan. Sehingga pernah dikatakan bahawa satu ketika datangnya orang Rasulullah berjalan, tiba-tiba orang cuba ingin memukul baginda Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar pergi merapat dia, pergi dekat Rasulullah, membela Rasulullah. Akhir sekali orang memukul Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar menyuruh Rasulullah selamatkan diri, biar dia dipukul oleh orang-orang musyrikin Mekah. Maka ini pengorbanan Sayyidina Abu Bakar bukan saja pada harta, bahkan jiwa raganya juga, tubuh badannya dia sanggup menukarkan, biar dia yang dipukul, jangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar begitu juga dengan orang lain, dia juga dimarahi oleh ayahnya sendiri, Abu Quhafah, yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika itu. Ulama mengatakan bahawa akhirnya ayah Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah, beriman. Lalu dalam keadaan macam itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan arti kata bersama dengan para sahabat, dia juga tidak lepas, kena seksa, kena tekanan, kena kutuk, kena marah, kena cela dia orang. Akhirnya tertekan juga dia. Bila dalam keadaan begitu dia tertekan, lalu dalam keadaan begitu dia rasa nak keluar. Nabi tengok sahabat-sahabat Nabi yang lain ini diazab, diseksa dan sebagainya, maka Nabi mencadangkan agar beberapa sahabat pergi berhijrah ke Habsyah. Itu hijrah yang pertama, tetapi hijrah ini tidak melibatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sudah beriman, maka Nabi cadangkan boleh pergi berhijrah, siapa nak berhijrah. Maka di antara yang berhijrah Ja'far bin Abi Talib, dan beberapa orang yang berhijrah, sahabat-sahabat ramai juga yang berhijrah, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun nak berhijrah juga.
Sebab ketika itu orang-orang musyrikin Mekah telah menumpukan penyiasaan, tekanan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka apabila penyiasaan terhadap beliau begitu kuat Sayyidina Abu Bakar ini disesep, dipukul, dihina, dimarahi, dipulau. Dia orang perniagaan, dia ahli perniagaan, perniagaannya pun di pulau. Dan orang pun sudah tidak ambil berat tentang dirinya. Maka penekanan, penyiasaan yang kuat terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila mana Rasulullah mengizinkan sahabat pergi hijrah ke Habsyah, dia pergi jumpa Rasulullah nak berhijrah juga. Lalulah dikatakan beliau mengambil keputusan untuk berhijrah daripada Mekah pergi ke arah Habsyah. Nak pergi juga. Maka Rasulullah mengizinkan, beliau pun keluarlah sampai ke satu tempat di Bakh Al-Ghimad. Ni nama-nama tempat, dikatakan terletak sejauh 5 malam perjalanan melalui jalan laut daripada Mekah. Jauh juga, 5 malam perjalanan. Sampai di situ beliau telah berjumpa dengan Abu Durunnah. Abu Durunnah, dia jumpa di situ. Kata Abu Durunnah, Abu Bakar, mu nak pergi ke mana? Dia tanya. Abu Bakar berjalan hijrah, nak kejar rombongan tadi, dia pergi kediam sikit. Jumpa Sayyidina Abu Bakar. Tadi dia tanya, Abu Bakar, kamu nak pergi ke mana? Lalu Abu Bakar mengatakan, kaum aku halau aku. Orang kampung aku halau aku, je tak mau terima. Nak buat mana? Kadang-kadang gitu, orang kampung je tak faham, dia marah dulu. Lama-lama dia baru tahu. Jadi dia kata, orang kampung aku tak mau terima, orang kaum aku menghalau aku, dan sekarang ini aku ingin mengembara, nak pergi keluar, nak tinggalkan kampung aku. Dan tujuan dia senang, aku nak sembah ibadat, nak bersembah Tuhan aku, nak beribadat kepada Allah Ta'ala dengan keadaan senang. Bila dengar macam itu, Abu Durunnah berkata, Allah, tidak patut sekali, mu ni orang baik sebenarnya. Sayyidina Abu Bakar ni orang yang baik. Orang yang macam mu ni tak patut orang halau. Sebab kamu ni banyak bantu orang-orang susah, kemudian menghubungkan silaturahim. Kalau orang-orang lemah, kamu bantu dia, maknanya orang perlu. Dan kalau orang tak ada makanan, kamu beri makan. Dan juga kepada tetamu-tetamu kamu ini, muliakan mereka. Dan kamu bila dapat tahu orang ditimpa bencana susah, kamu orang yang mula selalu membantu mereka. Tak apa, balik kampung semula, balik. Aku akan melindungi kamu, kata Abu Durunnah. Aku akan melindungi kamu. Oleh itu baliklah kampung semula, balik negeri, dan kamu boleh sembah Tuhan kamu, beribadat di kampung kamu sendiri. Jangan bimbang, aku ada, katanya Abu Durunnah. Ada juga Abu Durunnah tidak beriman, tapi dia tengok Sayyidina Abu Bakar ini baik, dan dia tahu seperangan Sayyidina Abu Bakar. Dan Abu Durunnah ini orang yang dipandang mulia dan orang yang ada kedudukan. Kalau dia kata begitu, kata berani buat apa-apa. Katanya Abu Durunnah, baliklah, mu balik tak apa, mu balik kampung, balik kampung. Kemudian mu boleh beribadat kat kampungmu. Ada apa-apa, aku jadi jaminan. Aku ada, jangan bimbang. Gitu lebih kurang. Lalulah dalam keadaan macam itu, Sayyidina Abu Bakar bila dapat jaminan, wahai Abu Bakar, aku menjamin kamu, keselamatan kamu, baliklah kamu. Maka Sayyidina Abu Bakar terima. Betul ke kamu nak beri jaminan kepada aku? Ya, aku akan beri jaminan kepada kamu agar kamu tidak diapa-apakan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun terima jaminan tadi. Kalau macam tu tak apalah, Sayyidina Abu Bakar pun balik. Selepas pada itu Sayyidina Abu Bakar pun pulang ke Mekah ditemani oleh Abu Durunnah. Balik sama. Bila balik sama sampai ke Mekah, orang pun tengok, Abu Bakar mari daripada mana ni? Ada pula Abu Durunnah pula. Maknanya dalam keadaan macam tu, lalulah Abu Durunnah ini pergi jumpa pembesar-pembesar Quraisy. Ia pun berkata, pembesar-pembesar Quraisy, aku nak beritahu pada kamu, kenapa kamu buat pada Sayyidina Abu Bakar macam tu? Kenapa kamu buat penyiasaan? Orang seperti Abu Bakar tidak layak kamu halau dia, tidak layak kamu buat khianat pada dia. Lalu dia menceritakan kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Macam dikatakan Sayyidina Abu Bakar ini menyambung silaturahim, tolong dan sebagainya. Adakah kamu menghalau orang yang membantu si miskin, menghubungkan silaturahim, membantu orang yang lemah, memberi makan kepada tetamu, membantu orang yang ditimpa bencana? Orang yang macam ini kamu halau, sedangkan orang ini telah banyak beri kebaikan kepada orang lain.
Maka perlindungan yang diberikan Abu Durana ini tidak ditentang oleh sesiapa pun. Bila kata gitu, dia kata sesungguhnya dia akan beri jaminan. Katanya selepas pada dia jumpa pembesar, dia pergi tempat orang ramai. Dia mengisytiharkan mana-mana tempat orang ramai, dia kata saya adalah orang yang menjamin Abu Bakar, yakni Sayyidina Abu Bakar, jangan di kalangan kamu mengapa-apakan dia. Kalau kamu tidak puas hati kepada Sayyidina Abu Bakar, jumpa kepada saya yang akan menguruskan. Maka mulai hari ini Sayyidina Abu Bakar duduk di bawah jaminan aku. Maka semua sudah tahu. Maka orang pun sudah tidak berani buat penekanan kepada penyiasaan kepada Sayyidina Abu Bakar, kerana Sayyidina Abu Bakar ini mendapat perlindungan. Lalu Abu Durana kata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu boleh balik, tapi buatlah amal ibadat di rumah kamu, ikut suka kamu nak buat amal ibadat banyak-banyak. Maknanya aku telah memberi jaminan. Lalu orang-orang ramai beritahu kepada Abu Durana itu, beritahu, baik, kamu boleh beri jaminan kepada dia sebagaimana kamu beri jaminan, tapi minta tolong jangan sampai Sayyidina Abu Bakar itu menyakiti kami. Menyakiti kamu macam mana? Kami tidak mahu dia ini melakukan ibadat secara terang-terangan. Kalau kamu nak izinkan dia buat amal ibadat, boleh buat amal ibadat. Buatlah amal ibadat, tapi buat amal ibadat dalam rumah dia. Kalau dia nak baca Quran dalam rumah dia. Kalaulah dia nak berzikir dalam rumah dia. Kalau dia nak sembahyang dalam rumah dia. Jangan sampai orang lain tahu. Tak beri zikir kuat-kuat ni zaman Nabi dah. Tak beri zikir kuat-kuat. Jangan buka speaker kuat-kuat ni. Dengar pok-pok je. Jangan beri orang keliling dengar. Masya Allah. Apa yang tak beri orang lain dengar tu? Ni ada juga pelik-pelik gitu. Lalu dikatakan bahawa dia marah tak bagi Sayyidina Abu Bakar dia buat rumahnya tempat ibadat. Ada mengatakan dia buat masjid. Sebab tu siapa pergi dekat tu ada tengok masjid dekat-dekat. Jadi dia buat tempat ibadat. Dia buat tempat ibadat, mula dia buat ke awal dia baca Quran. Dia baca Quran, dia sembahyang. Akhirnya lepas daripada itu, dia pun buat tempat itu tempat ibadat, satu tempat ibadat, kemudian dia baca Quran kuat-kuat. Dia pun baca Quran kuat-kuat. Bila baca Quran kuat-kuat, jiran tengok. Sayyidina Abu Bakar ini kalau dia baca Quran dia pasti menangis. Kerana Sayyidina Abu Bakar orang yang jiwa dia sangat lembut. Maka dia baca Quran menangis, dan Sayyidina Abu Bakar baca Quran, Masya Allah. Kita tak pernah dengar, tapi kita dapat gambarkan bahawa ini sahabat Nabi yang hebat. Maka dia membaca Quran. Bila dia baca Quran, orang pun keliling sudah dengar. Bila keliling sudah dengar, orang semakin ramai dengar sedap Sayyidina Abu Bakar. Maka jadilah orang tu semakin ramai. Kerja orang tadi dengar, asuk Sayyidina Abu Bakar dah ajak pun beriman. Tapi bila sendiri, bila dia dengar-dengar, orang pun mari nak beriman. Orang pun nak beriman. Akhir sekali rumah Sayyidina Abu Bakar menjadi tumpuan dan menjadi tempat ibadat. Maka jadilah Sayyidina Abu Bakar buat ibadat tadi dengan membaca Al-Quran secara terang-terangan, hanya di rumah Sayyidina Abu Bakar sahaja orang mari. Lalu dalam keadaan macam itu, Abu Durana tidak tahu. Orang beritahu kepada Abu Durana, hei, kamu telah memberi jaminan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menyakiti kami. Dia wak sakit hati benda kamu. Maknanya wak sakit hati benda kamu. Oh, mudah tahu. Dia tadi sebagaimana mu jamin pada dia. Kamu jamin kepada dia kalau nak baca Quran, nak buat ibadat di rumah dia seorang-seorang. Tapi hari ini orang pakat mari rumah dia. Kemudian dia baca kuat-kuat, siapa orang dengar ke dia. Orang bila dengar kuat-kuat, orang akan mari rumah dia. Bukan apa, kami bimbang anak-anak isteri kami jadi terpengaruh dengan dia. Jadi kami bimbang dengan dia. Jadi Abu Durana pun terfikir, adakah dia panggil orang? Dia tak panggil orang, tapi orang mari. Mari. Dah kalau gitu apa salahnya? Bagaimana kamu telah janjikan bahawa jangan sampai orang lain dengar. Ini dah kira macam terang-terang. Jadi sekarang ini dia telah baca Quran, dia perbuatan dia telah menyakiti hati kami semua. Maka kami minta pada kamu, apa dia? Kami minta kepada kamu, kamu tarik balik perlindungan kamu. Katanya Abu Durana, tak apa, aku nak pergi cakap dengan Abu Bakar. Nak pergi cakap dengan Abu Bakar dulu. Maka
dia pun pergilah. Dia pun pergi. Bila dia pergi saja, dia pun tengok memang ternyata benar. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar ni memang asalnya di dalam rumah, lepas tu dia dapat idea. Dah lihat kena besar sikit rumah, lepas pada kena buat tempat ibadat, nanti orang mari. Lepas tu dia pun baca Quran. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia tidaklah menyebut secara terang-terangan, dia hanya baca Quran saja. Dia hanya baca Quran saja, tetapi bacaan Quran yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar itu menyebabkan orang-orang keliling pakat pergi rumah dia tadi. Akhirnya dengar, dan dia dengar Sayyidina Abu Bakar baca Quran, dengar Sayyidina Abu Bakar menangis dan sebagainya. Lalulah dalam keadaan macam itu Abu Duranah pun pergilah jumpa Sayyidina Abu Bakar. Bila pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, ternyata benar apa yang orang cerita tadi. Sayyidina Abu Bakar pun baca Quran, orang ramai dengar dan sebagainya. Dia pun tanya. Dia tanya, benarkah apa yang kamu lakukan, kamu membaca sehingga orang ramai datang? Adakah kamu panggil dia? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak panggil, tapi dia datang. Dia datang. Kan sudah aku bagi tahu kepada kamu, aku pernah memberi perlindungan kepada kamu, tapi dengan syarat jangan kamu menyakiti dia. Sayyidina Abu Bakar mengatakan dia tidak menyakiti hati orang, dia hanya baca Quran saja. Memang tu ada orang dia tak boleh dengar, jadi baca Quran saja. Lalu dia minta kepada tu, baik, aku minta kepada kamu, kalau kamu nak duduk di bawah perlindungan aku, kamu jangan buat macam ini. Kamu hanya baca Quran, duduk dalam rumah diam-diam saja, baca Quran saja, kamu buat macam tu. Kalau buat macam ini juga, panggil orang ramai, baca Quran kuat-kuat orang ramai, aku tidak akan beri perlindungan kepada kamu lagi. Apa orang lain nak buat pada kamu, aku tak akan tanggungjawab lagi, aku tak akan tugi. Jadi kamu pilih, sama ada mu nak duduk di bawah perlindungan aku, ataupun kamu nak terus dengan cara ni. Kalau terus cara macam ini, tidak ada perlindungan daripada aku. Maka dalam keadaan macam itu, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, baik, aku setuju. Aku setuju perlindungan itu aku kembalikan balik pada kamu. Aku kembalikan balik pada kamu. Kalau kamu tambah jaga aku, tambah pelihara aku, tak apa serah. Kerana sesungguhnya hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah sebagai melihara aku, dan juga Allah Ta'ala akan menjaga aku. Maka dalam keadaan macam itu Abu Duranah bila dengar macam tu, dia pun dah berlaku pertentangan dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, tak apa, kalau mu tidak mau perlindungan daripada aku akan isytiharkan kepada orang lain. Mulai hari ini Abu Bakar sudah tidak ada di bawah jaminan Abu Duranah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, cukup bagi aku, Allah Ta'ala akan menjaga aku, akan memelihara aku. Maka selepas daripada itu, Abu Duranah secara rasmi beritahu pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku tarik balik perlindungan, aku sudah tidak lagi melindungi kamu. Lalu Abu Duranah pergi jumpa orang-orang ramai, dia pergi jumpa pembesar lagi. Dia pun beritahu, mulai hari ini aku sudah tidak mahu lagi memberi jaminan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sebagaimana dulu dia beri jaminan, dia beritahu pada orang ramai, hari ini dia tarik jaminan, dia beritahu pada orang ramai. Maka dia kata dia tarik jaminan, hari ini Abu Bakar sudah tidak duduk di bawah Abu Duranah tadi. Selepas daripada itu, orang-orang musyrikin Mekah yang selama ini sudah lama dendam, yang selama ini sudah lama marah pada Sayyidina Abu Bakar, tapi oleh kerana malu kepada Abu Duranah, sudah dapat tahu hari ini Abu Duranah sudah tidak menjamin Sayyidina Abu Bakar. Maka selepas daripada itu, Sayyidina Abu Bakar telah diberi penyiasatan oleh orang-orang musyrikin. Maka dalam keadaan macam itu, banyak penyiasaan, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar pernah jatuh pingsan, berdarah dan sebagainya. Kering kali Sayyidina Abu Bakar pergi, orang melakukan kejahatan demi kejahatan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kerana ketika itu tidak ada perlindungan. Ketika itu Abu Duranah mempersendakan, dulu mu duduk dengan aku selamat, mu nak sangat, nak ambil. Sayyidina Abu Bakar tetap mengatakan, aku akan duduk bersama dengan Allah, Allah Ta'ala akan memelihara aku, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung, sebagai penjaga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun kena seksa, kena azab, dia orang yang mulia, orang yang dipandang mulia, orang yang ada harta, dalam waktu sama dia orang yang baik. Orang ni kalau orang baik, orang kena hati keras sungguh buat jahat pada orang baik. Kalau orang tu, orang-orang biasa tak gamon nak buat jahat ke orang baik, maknanya. Tapi kalau orang yang sangat baik, nak suruh siapa buat ke dia, kena cari orang hati keras sungguh.
kerah pada batu buat jahat kepada orang buat baik. Maknanya maka orang kata Saidina Abu Bakar dengan kebaikan sebab dia tolong, dia tak kira orang yang tidak beriman pun dia tolong, orang yang beriman dia tolong. Orang yang beriman dia tolong supaya supaya orang yang beriman itu dapat mengerjakan ibadat. Orang yang tidak beriman dia tolong supaya orang yang beriman itu masuk Islam, beriman kepada Allah dengan pertolongan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Saidina Abu Bakar As-Siddiq tidak lepas daripada penyiasat. Maka sahabat-sahabat lain pun kena seksa juga, kecuali siapa? Saidina Umar Al-Khattab. Siapa berani seksa dia? Siapa berani seksa dia? Saidina Umar Al-Khattab main pedang amor dekat pinggang. Hilap pula pedang, tubuh besar pula dia kata. Sebab itu dia cabar orang, siapa yang nak jumpa aku ataupun nak jadikan isterinya janda, anaknya yatim, mari jumpa. Mana? Mari jumpa. Tak ada orang berani dengan Saidina Umar Al-Khattab, kerana Saidina Umar Al-Khattab ini orang yang sangat berani, tegas, kuat. Orang yang hebat maknanya. Walau bagaimanapun penyiasaan tersebut berlalu begitu saja apabila berhadapan dengan keteguhan pendirian dan kekentalan keimanan mereka. Akhirnya orang-orang pun puas juga. Tak cakap nak seksa, tak cakap nak pukul, tak cakap nak buat khianat. Sahabat tetap beriman dengan Allah. Bahkan setengah-setengah sahabat semakin kuat diseksa, semakin kuat imannya kepada Allah Ta'ala. Lalu dalam keadaan macam itu, akhirnya berlalu begitu saja. Sebab apa? Sebab melihat bahawa keimanan sahabat-sahabat Nabi itu, orang Terengganu kata dok gegih. Maknanya habis orang dah maknanya buat macam-macam penyiasat, namun demikian keimanan para sahabat semakin kental dan juga mantap. Sesungguhnya mereka memeluk Islam bukan kerana tujuan duniawi yang diharap-harapkan sehingga mereka dengan mudahnya dapat dimurtadkan. Tidak. Sahabat Nabi masuk Islam bukan kerana dunia. Mereka masuk Islam itu kerana Allah. Yang pertama memang Allah Ta'ala beri hidayat, dan ketika itu mereka masuk Islam juga kerana nak mencari redha Allah. Dan mereka tahu selepas daripada kematian ini adanya kehidupan yang lain, dan selama ini mereka dapat menyedari bahawa apa yang mereka sembah patung berhala itu tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Maka bila orang itu mendapat hidayat, nescaya dia pergi duduk dalam kegelapan. Tidak. Maka tidak ada sahabat pun yang dia percaya yang bersama dengan Nabi dimurtadkan. Tak ada. Yang ada amal melafazkan kalimah murtad, itu bukan dia murtad, itu dalam keadaan darurat sahaja. Nabi mengatakan dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada di kalangan mereka sudah tidak berdaya nak menyiasat, sahabat Nabi tidak berjaya dimurtadkan, tetapi Allah Ta'ala telah menggunakan kepada mereka kemampuan untuk memahami hakikat iman. Mereka benar-benar faham iman ini sesuatu yang sangat mahal. Jangan diberi harta benda tak jadi, bagi pangkat pun tak jadi apa-apa, seksa pun tak tercabut iman. Inilah iman para sahabat Nabi, yang mereka itu sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada sahabat yang kaya raya sampai jadi miskin, tak ada apa-apa pun dia, tetapi dia tetap bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang mereka itu dalam keadaan di pulau, habis ahli keluarga dia pulau, maknanya jauhkan dia tetap juga beriman kepada Allah. Ada sahabat dipisahkan, isterinya ditarik, isterinya ditawan, anak dia yang masih menyusu dipisahkan dengan isterinya, suami dia nak dibunuh, terpaksa suami dia lari. Ini berlaku dalam peristiwa hijrah. Dia pergi satu keluarga nak berhijrah, dia bawa suami, isteri, kemudian anak tu masih menyusu lagi. Akhir sekali dia dihalang. Bila dihalang, suaminya berlawan-lawan, semakin ramai. Akhirnya suaminya tidak mampu nak lawan. Bila tak mampu nak lawan, dia orang nak bunuh dia, maka suami dia lari. Dia terpaksa lari sebab nak jumpa dengan Rasulullah. Lari, isteri dia kena tangkap. Anak yang masih menyusu tu dipisahkan, sampai isterinya seumpama orang macam orang tidak sara, orang kata, duduk tepi pada pasir menangis seorang diri, tetapi untuk dia ini nak kembali pada agama yang asal tidak sekali-kali. Biar pisah pada anak, biar pisah pada suami, biar duduk dalam susah, tetap beriman pada Allah. Akhir sekali
datang seorang pemimpin yang rasa kasihan, buat macam-macam ke dia pun tak jadi benda. Kesian juga orang ni, biarlah hantar balik ke suami dia. Siapa begini sekali, dia tak mampu nak seksa pun tak mampu, kerana sahabat Nabi ini semakin diseksa, semakin diazab, semakin kuat imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mereka memandang selain daripadanya sebagai perkara kecil dan remeh. Kalau kena seksa itu, maknanya iman itu paling tinggi, paling kuat, paling mereka pegang. Maka kalau kesusahan, tak ada makanan, tak ada minum, itu benda biasa saja bagi sahabat Nabi. Maka demikianlah perjuangan para sahabat Nabi. Bukan mudah mereka itu beriman dengan Allah dan Rasul. Orang-orang kafir Quraisy mendapati penyiksaan yang dilakukan tak datang faedah, sebab tak berjaya seorang pun. Orang-orang yang kuat iman ni disasa tak berjaya seorang. Akhir dia fikir, kita seksa sahabat Muhammad pun, sahabat Muhammad tak kembali pun. Akhirnya mereka memikirkan tidak ada faedah. Malah mereka mendapati semakin hebat penyiksaan yang dilakukan, semakin kuat keyakinan mereka terhadap agama yang dianuti. Maka ternyata walaupun diazab, semakin kuat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadapi hakikat tersebut, mereka berkumpul dan berbincang bersama mereka. Macam mana nak buat ni? Habis rent dah kita buat ni, tak jadi benda juga ni. Maka kena mesyuarat lah. Biasanya tempat mesyuarat dia Darun Nadwah. Mana Darun Nadwah? Dekat depan Kaabah. Tapi belah mana wallahu alam lah. Jadi dia akan mesyuarat sana. Maka dia akan cari pembesar-pembesar. Dia fikir nak buat macam mana. Ada yang berpendapat, tak apalah, kita kena seksa juga, supaya orang lain takut nak masuk Islam. Dia kena seksa juga. Tapi ada orang kata, seksa pun buat lenguh saja, tak ada benda. Tak ada benda. Maka macam mana nak buat ni? Maka mereka pun bermesyuarat. Dia panggil orang-orang besar dia. Utbah ibnu Rabi'ah Al-Absyami daripada Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf, ketua yang ditaati oleh kaumnya. Dia panggil ketua dia. Kemudian dia pula berkata, wahai orang-orang Quraisy, bolehkah aku berjumpa dengan Muhammad untuk berbincang dengannya? Siapa yang boleh dapatkan aku untuk berjumpa dengan Muhammad, biar aku bincang dengan dia, nak buat macam mana? Dia tengah tak tahu nak buat mana ni. Maka dia cari jalan, kena bincang dengan Muhammad lah. Bincang dengan Muhammad. Aku akan mengemukakan beberapa cadangan kepada dia. Kalau aku jumpa Muhammad, nanti aku akan buka cadangan kepada dia. Apa yang diharapkan semoga dia menerima sebahagian cadangan tersebut, dan dia meninggalkan dakwah yang dibawa. Lalu dia tanya orang ramai, siapakah di kalangan kamu boleh bawa aku jumpa Muhammad? Boleh jumpa Muhammad, siapa? Dah menawak benda dengan Muhammad, dah aku nak beri cadangan ke dia. Biar aku beri cadangan ke dia, mana tahu takut-takut dia tak jadi dakwah, dia ikut cadangan aku. Maknanya. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun beritahu pada orang-orang ramai. Maka menjawablah mereka, wahai Abu Walid, pergilah kamu. Maka Utbah bin Rabi'ah pun pergilah kamu cari dia. Pergilah dia, kamu cari dia, kamu akan berjumpa dia. Biasanya Muhammad gini-gini. Dia akan sebut apa yang Nabi buat, masuk, sembahyang dan sebagainya. Lalulah Utbah ibnu Rabi'ah pun pergi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalulah pergilah dia untuk berjumpa dengan Rasulullah yang sedang sembahyang di masjid. Wah, apa tu? Mau nak jumpa Muhammad senang je. Mungkin masa-masa sekian Muhammad akan masuk dalam dekat Kaabah. Dia biasa akan tawaf dulu. Lepas dia tawaf, dia akan sembahyang. Kat tu kamu tengok dia masuk sekian-sekian masa mau pergi, maka tengok dia tawaf, lepas tawaf dia sembahyang. Lepas sembahyang tu boleh jumpa selalu dia tu. Tak ada masalah. Kamu pergi jumpa. Mana tidak ada protokol pun. Lalu dalam keadaan macam itu, orang pun beritahu, baik, kata tu aku akan pergi. Maka Rabi'ah pun pergi berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sedang sembahyang. Lepas Nabi sembahyang, dia pun tunggu. Lepas tu tunggu, dia pun jumpa Muhammad, dia pun dekat. Bila dia dekat, orang pakat tengok daripada jauh. Orang tak tengok daripada jauh apa yang berlaku. Allah, kena minggu depan pula. Wallahu a'lam.